Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sikitlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seronok sikit sebab saya hari ni memang kalang kabut sikit. Tadi pergi masjid Sayyidina Al-Imam Ghazali di Damansara, jadi hakim tadi. Jadi habis pukul 4. Ingatnya peserta sedikit, rupanya 18 orang peserta. Tu kalang kabut. Habis pukul 4 tu start kereta jalan, terus ikut lekas. Muncullah dia jalan lekas. Kalau tak ada lekas, tak lekas lah. Alhamdulillah. Sampai sini ngambil azan dah ya. Syukur. Allah mengizinkan berkat doa tuan-tuan. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita dah masuk 5 Muharram. Ya, 1445 Hijriah. Bersamaan hari ini 22 Julai 2023. InsyaAllah. Kita masuk bab yang telah lalu, penyatuan akidah. Ni. Penyatuan akidah. Apa dia? Dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan yang telah lalu, berbagai-bagai akidah. Tapi akidah yang diterima oleh Allah SWT ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Penyatuan akidah ialah segala pengajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sama belaka dari segi akidah atau kepercayaan. Cuma dalam bahagian syariat saja ada kalanya berlainan. Syariat perjalanan. Syariat ini perjalanan, ada berlainan. Ya, di zaman Nabi Ibrahim syariatnya lain. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya lain. Zaman Nabi Nuh lain, syariat perjalanan, tapi untuk Allah juga, ya. Jadi perjalanan, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunda kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlainan tentang perlaksanaan. Zaman Nabi Adam sembahyang hanya 2 kali sehari semalam. Kita ni yang untung umat Nabi Muhammad, ya, ditugaskan solat 50 waktu. Tetapi atas dasar timbang rasa Allah, rayuan bagi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana nasihat daripada Nabi Musa alaihissalam. Kata Musa, kau naiklah Muhammad, umatmu kerdil, tidak seperti umatku besar-besar. Pun tak sanggup nak buat. Ini umatmu kerdil, ya. Paling-paling maksima yang paling ramai 5 inci 2 kaki. 5 kaki 2 inci. Terbalik dah. 5 kaki 2 inci. Kalau ada 5 kaki 7 inci dah tinggi dah tu. Ya, ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa bukan 5 kaki lagi. Ya. Tak kurang 12 kaki. Tu yang paling kecil. Ya. Kalau umat Nabi Nuh, ya, 7 hasta. Ya, 7 hasta macam mana? Hasta bukan hasta kita, hasta orang Arab. Tingginya. Rasanya atas dia. Atas pada surau kita kot. Jadi umat-umat ni berbeza. Bila memandangkan perkara yang dipesan oleh Nabi Musa AS, lalu baginda pun, ya, mencuba. Akhirnya sampailah daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Bila itu pun disuruh lagi, kau naik dah lagi wahai Muhammad. Malulah. Malu. Ya. Walaupun Allah kata okey, dia ditentukan 50 waktu itu. Tetapi jadi 5 waktu sama juga pahalanya
kita beribadah seperti 50 waktu. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berlainan cara ya syariatnya, tapi panduan syariatnya tidak sama. Satu-satu rasul berbeza dengan rasul yang lain. Kerana tiap-tiap rasul itu diberi syariat yang sesuai dengan zaman mereka. Ya, zaman mereka. Sesuai dengan zaman mereka orang besar-besar, kita orang kerdil kecil-kecil. Macam mana? Kan berbeza. Jadi ini dah jelasnya. Dan Allah menyatakan sebagai dalil nakli dalam surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Ini jelas ya, sebagai hujah. Allah mengatakan telah menetapkan perkara hukum-hukum agama bagi kamu mengikut apa-apa yang ia perintahkan kepada Nabi Nuh dan yang kami wahykan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang kami perintahkan dengannya kepada Nabi Ibrahim AS, kepada Nabi Musa serta kepada Nabi Isa ibni Maryam. Tegakkanlah pendirian agama, janganlah kamu berpecah atau berselisih faham pada dasarnya. Syariat ini ialah ikutan, pertalian antara Allah dengan hamba, antara hamba dengan hamba. Ini syariat perjalanan ibadah kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ya, talian kita sama manusia, hablum minan nas. Ini jelas. Kerana kita hubungan dengan manusia saja, tak ada hubungan dengan Allah, tak boleh juga. Kita berhubung dengan Allah saja, beribadah, tidak bermasyarakat, tak boleh juga. Sebab Islam menganjurkan kita memegang perjalanan syariat yang diberikan sebagai satu wadah, sebagai satu wadah, supaya kita menjadi insan yang sentiasa muhasabah diri, sentiasa berselisih, bersilaturahim antara kita. Ini penting, silaturahmi antara kita. Sebab dengan adanya ibadah solat berjamaah, ini silaturahmi hubungan kita. Ya tak? Dipimpin oleh imam, diikuti oleh makmum. Tengok ada adabnya. Semua ada adab, peraturan. Nama adab ni peraturan, terperinci. Syariat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya menjadi satu kesalahan untuk kita. Ya. Malahan memberi manfaat. Kerana sembahyang-sembahyang fardu itu seperti modal. Ya, orang nak berniaga mesti ada modal, tak ada modal apa nak buat? Ya. Kalau kita modal dengan apa? Dengan senyumnya, tak ada. Boleh tak? Tak boleh. Mesti ada modal. Modal itu adalah sembahyang fardu yang 5 waktu tu modal. Manakala sembahyang-sembahyang ibadah yang lain itu terperinci dalam kita mencari kelebihan-kelebihan dalam wadah kehidupan kita. Kita tak cukup kalau harapkan fardu. Memang selamatlah fardu saja, tapi tidak dekat dengan Allah. Aja sebagai tanggungjawab sebagai orang beriman menunaikan ibadah sembahyang 5 waktu yang difardukan, tetapi tidak rasa dekat kepada Allah. Bila kita nak dekat dengan Allah, kena kita lakukan perkara-perkara yang lebih dekat kepada Allah, amal-amal yang membawa kepada kebajikan yang Allah boleh lihat kita. Sebab itu dalam doa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita meminta waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Semoga jadikan kehidupan kita sentiasa mencari kebajikan.
Kebajikan rupa mana? Kebajikan sesama kita, ibu, ayah kepada anak-anak. Kebajikan anak-anak kepada ibu dan ayah. Ya tak? Bajikan kita sesama jiran tetangga. Kebajikan kita supaya sesama agama Islam. Itu kebajikan. Apa saja yang kita lakukan adalah merupakan kebajikan. Bukan kita, ya, Islam tak menggalakkan kita saling tuduh menuduh, tak menggalakkan kita saling berpecah, ya, kutuk mengutuk, hina menghina. Tak, Islam sama aja. Ya, semua agama Islam sama. Sebab itu bila kita mendengar orang bertalqin, kalau orang faham kenapa disunatkan diadakan talqin, supaya kita menjadi satu iktibar. Ya, ini bukan untuk orang mati, tapi berlaku pada orang mati yang meninggal dunia supaya menjadi pengajaran orang yang hidup. Oh, nanti aku gitu juga. Ni. Ya, cuba soalannya. Wahai Abdullah bin Fatimah. Ya. Kalau dah mati, bin kan mak. Itu adab. Ni bin bapak. Sudahlah IC bin bapak, pasport bin bapak, nak kahwin bapak. Kata mak, engkau ni duduk 9 bulan lebih kat perut aku, apa bagian aku, kata mak. Ya tak? Sebab itu bila kita mati, tuliskanlah arwah tu atas nama mak. Ya. Roslan bin Salmah. Oh, maknya Salmah. Disebut nama mak. Sejuk hati mak. Allah, disejuk. Betul. Tak? Ini nama bapak juga. Tak? Doa arwah semua nama bapak. Oh, mana letaknya mak dia? Kesian. Tak? Sebab itu, bila orang meninggal dalam, ya, barzah, imam akan menyebut, Ya Osman bin Salamah. Oh, dia. Ketahuilah kamu, sesungguhnya usiamu setakat ini, dan kamu hari ini sudah kembali ke rahmatullah. Kullu nafsin zaikatul maut. Ketahuilah, nyawamu sudah berpisah dengan tubuh badanmu. Wahai, ya, wahai Abdullah bin Salamah, apabila datang makhluk Allah, 2 orang yang datang menyoal kamu, janganlah kamu gentar. Dia juga makhluk Allah. Soalannya kamu hadapi dengan tenang. Apa dia soalannya? Ya, yaitu marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang menjawab adalah amal kita. Allahu Rabbi. Katakanlah wahai Fulan bin Fulan, Allah itu Tuhanmu. Soalnya lagi, ma imamuka, bukan imam surah ni ya. Ma imamuka Al-Quranul Karim. Itu imam kita. Katakanlah wahai Fulan bin Fulan. Andainya soalan ketiga, ma, dia soal ma, man, atau ma ikhwanuka, kamu jawab mukminin wal mukminat. Ya tak? Mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Saudara kita orang Islam semua. Tak kira. Asal Islam adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita tak ada. Hanya berbeza. Apa hubungan kamu dengan dia? Hubungan saya saudara Islam. Sudah, selesai. Betul tak? Ya, ini soal apa hubungan kamu? Kamu anak siapa? Hubungan apa semua? Banyak soleh. Banyak sangat songeh tanya. Hubungan aku dengan dia saudara Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya tak? Tuan dengan saya pun saudara. Ya tak? Dia hanya tak kenal. Bila saya ngajar kat sini baru kenal. Dulu tak kenal. Ya tak?
Wak jumpa saya tengah jalan pun, siapalah kau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus je direct. Ya tak? Tapi sebab kenal, ya tak? Kita ni, bila kenal baru seronok. Ya tak? Bila kenal baru mesra. Tak? Inilah Islam. Sebab itu Islam mengajak kita saling hormat menghormati. Dalam Islam. Itu sebabnya Islam mengajak kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu bersatu padu. Jangan berpecah belah. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, bukan ada siapa. Tidak ada siapa. Ya, adanya adalah orang Ansar. Orang Madinah tidak kenal. Tetapi kerana menghormati tamu yang datang dari kalangan orang Muhajirin, hendaklah kamu bekerjasama. Kerjasama. Hari ini cuba kita tengok. Tuan-tuan bila pergi ke Madinah, ya Allah seronoknya. Mesranya, kita tak dengar dia orang Ansar ke, dia orang Muhajirin ke. Bila datang ke Rasulullah, disambut dengan kemesraan. Hijrah Rasulullah membawa makna. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu seronoknya orang-orang Ansar. Sehingga kan orang-orang Ansar memberi peluang kepada Muhajirin yang datang berhijrah tidak membawa sehelai kain pun, yang dipakai itu saja. Tidak ada harta yang jadikan modal untuk perniagaan di Madinah. Tapi orang Ansar punya baik bagi modal. Isteri ditinggalkan kerana hijrah bersama Rasulullah SAW. Orang Ansar bagi isteri, kalau 2 isteri bagi seorang, pilih mana satu. Kita terima minta maaf lah. Nak bagi, minta maaf. Tak? Yang ini ada kebaikan juga, isteri yang ini pun ada kebaikan juga. Tak? Sayang dua-dua. Tak? Ini tak. Kau pilih yang mana satu. Isteri pula reda dikahwini, dicerai kahwini oleh orang-orang Muhajirin. Ini perpaduan. Ini kerjasama. Ikhwatul hasanah, keluarga yang baik. Inilah Islam. Sebab itulah kita ni dilatih supaya kita ni mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan, tetapkan sesuatu syariat dan peraturan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Ni kita ni mengikut. Tapi kita ni syariat Nabi Ibrahim kita bukan tahu. Ya, kita kena tahu apa yang kita lakukan. Kalau tuan pergi haji, semua syariat Nabi Ibrahim. Betul tak? Apa? Daripada wukuf di Arafah, lontar Jamratul Aqabah. Ya, syariat Nabi Ibrahim semua. Ya. Dari mana dia tawaf? Nabi Ibrahim, semua syariat Nabi Ibrahim. Ya, hanya baginda Nabi Muhammad meneruskan sebagai cucunda Nabi Ibrahim alaihissalam, anak kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ini meneruskan perkembangan agama Allah, iaitu agama Islam. Di zaman Nabi Ibrahim juga agama ialah agama Islam, ad-dinil Islam. Yalah, sebab itu syariat. Hanya kita jarang, ya. Yang kita tahu bila kita pergi Mekah, kita tawaf. Tawaf kalau kita buat haji ifrad, kita tawaf apa? Tawaf kudum, selamat datang. Itu kalau haji ifrad. Ya. Kalau kita buat haji ifrad, namanya tawaf kudum, selamat datang. Lepas tu kita takkan buka ihram sampai wukuf di Arafah. Itu haji ifrad. Tahan ke buat haji ifrad?
14 hari tidak buka ihram. Pernah tuan? Saya pernah 14 hari tak buka ihram. Tapi di Mekah alhamdulillah, bukan di Malaysia. Malaysia saya rasa tak buka baju dah awal. Sebab di Mekah kita kalau macam mana pun tidak badan kita bau busuk. Itu istimewa spesialnya tanah haram. Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Tak berbau. Ya. 14 hari bayangkan. Sebab berpakat dengan isteri kata kita buat haji ifrad. Buatlah haji ifrad. Tak kena dam. Tak kena dam. Dam kecil-kecil tu biasalah. Ya. Dam kecil tu dam kecil. Bukan yang berat-berat, dam kecil. Seperti kadang-kadang kita, ya, ada di antara nak buka kain ihram tu, nak pakai kain, tak, terbuka langsung jatuh. Allahu Rabbi. Segera ambil kain. Untuk tutup balik. Ataupun kita pergi toilet. 14 hari tak berak. Boleh 14 hari tak buang besar. Kembung perut. Bukan kembung lagi. Sendawa. 14 hari. Bayangkan. Makan tak henti. Ya, masuk bilik air. Ini banyak berlaku orang tak faham. Terutama di Arafah. Minta maaf lah. Kain ihram, kalau kita berihram, tidak boleh buka. Kecuali kita ganti dengan kain yang sudah dibuka jahitan itu, kita masuk kain yang bukan kain ihram lah, untuk basahan. Ini banyak. Kalau tuan-tuan pernah tengok tak? Pergi toilet, nak mandi, tengok kain ihram bergantung di pintu. La ilaha illallah. Kain ihram dia bergantung sangkut di pintu tandas. Maknanya bogel lah dia. Sekali keluar, pakai kain ihram tu lagi. Tak pegang pun kain basahan. Bogel lah dia. Itu kena dam. Sebab buka kain ihram. Ni orang banyak tak faham. Banyak. Tuan Imam pun tertengok tak? Ya, kalau kita haji, kenapa kain ihram tu letak di pintu? Kan ada pintu dah. Tandas. Kali keluar dia pakai kain ihram lagi. Maknanya kau bogel lah dari mandi. Sedangkan kamu pakai ihram. Ukuf di Arafah. Ni banyak tak tahu. Ya. Sebab dia kursus tak habis. Ya, ustaz kursus dia tidur. Anggu. Tak faham. Ya. Ramai. Saya tengok astagfirullahalazim Tuan Haji ni. Jadi dia tak pakai. Kalau kita nak pergi ke tandas, sebolehnya kain ihram kita lepaskan, tinggal di kemah. Kita sedia kain yang sudah kita buka jahitan, kain sarung tu buka jahitan. 2 kain jahitan itu. Ini ya. Sebab tajuk hari ini sedikit. Kita bawa sikit. Ya. Hijrah kena faham, kena faham. Baik. Bawa 2 yang dicantas. Ya, benang tu yang sudah terbuka, sarungkan, tinggal kain ihram supaya tidak kena najis, percikkan najis. Itu kain ihram, kain yang suci untuk kita pakai ihram. Lepas tu kita mandi, basahkan. Lepas basahkan, kita buka kain yang kita basahkan, kita masukkan kain yang kedua. Betul? Tu. Jadi kita tidak terbuka lah. Tidak terbuka aurat lelaki kita antara pusat sampai lutut. Tu. Ya. Tidak terbuka. Ini berlaku banyak. Sebab mungkin lah dia tak faham. Ustaz mengajar, menerangkan tentang membuka aurat di mana, tak boleh di mana, tapi waktu tu dia selena. Dia lena selena-lenanya. Ataupun dia tak dengar betul-betul. Ini banyak berlaku. Ya. Kita nak dapat al-hajju mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura. Haji yang mabrur. Ya. Haji yang mabrur wa sa'yan maskura. Ya. Dengan kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala dan diampunkan segala dosa
kita pergi Mekah laksana kain putih, balik bersih, tidak berdosa lagi. Ini sebenarnya macam anak yang baru lahir. Sebab ini berlaku. Ya, tengok ketika wukuf di Arafah, banyak yang tak faham. Wukuf di Arafah itu bukan untuk waktu itu waktu bersembang. Waktu membaca Quran, bertahmid, bertahlil, sampailah habis wukuf pergi ke Musdalifah. Ini tidak sembang waktu tu. Kau Perak belah mana? Perak bas lama. Alah, habis masa. Betul, baru kenal kat situ ajak sembang. Waktu wukuf tak boleh. Macam kita sembahyang hari Jumaat. Sembahyang hari Jumaat. Khutbah khatib baca khutbah di mimbar. Waktu itu kita tak boleh. Ush pun tak boleh. Setakat bagi isyarat. Bila kita habislah. Pamalagha Jum'atalah ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Pamalagha Jum'atalah. Wukuf pun begitu. Jangan main. Oh, nak pergi Mekah modal banyak. Sekali pergi 30,000 woi. Yang merayu. Harga 30,000. Boleh anytime. 30,000 pergi. Tak? Tak sanggup saya. Ya, saya pergi kali kedua pun 16,500 pun rasa sengkeh nak cari duit. Ini 30,000. Ya. 16,500 pun macam nak sengkeh cari duit. Kumpul. Ini 30,000. Tak berat ke? Kerana nak apa? Kerana nak awal. Tak? Kita dah umur sekian. Inilah. Banyak yang pergi dapat 30,000 pergi. Boleh. Kecuali dia ada pernah ditawarkan masa PKP. Itu ada harapan. Tak, ada sahabat saya masa PKP dia dapat tawaran tapi tak boleh pergi Mekah. Ditangguh oleh pihak tabung haji. Jadi dia bawa lah tarikh tersebut, pergi balik tawaran. Maka dia dapat pergi dengan harga 11,000. Untung kan? Itu kerana PKP. Jadi ada sebab-sebab dia. Itulah. Sebab itulah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala ini, kita ada syariat yang ditentukan. Seperti aqimuddin wala tatafarraqu fi. Ya, jelas. Tegakkan agama. Ya. Pendirian kamu pada agama, jangan kamu berpecah belah, berselisihan faham. Berdasarkan ayat ini, kita kena kerjasama dalam kehidupan apa saja. Baik dalam AJK, baik dalam masyarakat, jiran tetangga, kita kena kerjasama. Ya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Baik. Jadi insya-Allah kita cuba masuk, iaitu apa? Tajuk yang kedua. Ya, panjang sangat pun tak boleh. Okey, ada masa lagi. Tajuk kedua, mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ada persoalan. Pertama, mengenal Allah. Kedua, caranya macam mana? Ketiga, Asma'ul Husna. Ada 3 perkara iman, iaitu mengenal Allah. Kita nak mengenal Allah macam mana? Sebab ada ramai orang tak kenal Allah. Ya. Ramai orang tak kenal Allah. Sebab itu tidak salah kita mengenalkan kepada bukan orang Islam. Tak salah. Ini jadi kecoh, jadi isu. Jadi isu apa kalimat Allah tu digunakan oleh agama lain. Jadi isu tak? Jadi isu sebab digunakan salah guna. Betul tak? Kalimat Allah ditulis kat kasut. Siapa tak marah? Ada kan jumpa? Saya jumpa kalimat Allah Muhammad ditulis kat pinggan kaca. Saya beli pinggan tersebut, saya bawa ke Jabatan Mufti di Brunei dah belah ada dah. Kedai yang menjual pinggan tu namanya kedai Cina Komunis. Di Brunei pun ada nama digelar Cina Komunis. Bukan dia bukan DAP, tapi digelar oleh orang Brunei Cina Komunis.
Sebab dia baik. Dia baik. Tapi salam baik tu, yalah. Saya dapat pinggan itu. Bertumpuk-tumpuk. Saya beli satu. Lepas tu saya hadapkan Jabatan Mufti. Masa itu, Tuan Qadi, Ketua Qadi, Datuk Ishak, orang Negeri Sembilan. Kahwin dengan orang Brunei Darussalam. Tu. Masa itulah saya jumpa dengan Datuk tu. Saya ceritakan. Ustaz kalau mampu, Ustaz beli semua. Datuk, janganlah gitu Datuk. Saya bawa ke sini pun dah okey Datuk. Ni takkanlah pula saya nak beli. Jadi pihak jabatan lah yang macam mana menangani. Ya, sama ada disimpan ataupun jangan dijual. Sebab betul. Ada tulis kat baju. Itu yang salahnya. Ya, isu nama Allah digunakan benda yang salah. Padahal kita berdakwah, kita kenalkan dulu Allah, betul tak? Pada orang kafir. Kita jumpa orang kafir, dia nak masuk Islam, kita mulakan dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu saya ramai mengislamkan orang kafir. Iban, ya, orang Bahasa Burut, bangsa Bidayo, orang Sabah banyaklah datang ke Kuala Lumpur ni kan, masuk Islam. Ya, kita masukkan Islam. Filipin, Indonesia, ya. Tapi orang Cina ni bagus. Cina ni dia ada persatuan Muslim. Ya. Kalau ada orang Cina nak masuk Islam, selalu mengislamkan di masjid tempat saya lah. Masjid Usamah bin Zaid, masa saya bertugas di Wangsa Maju, section 1 dan 2 di atas bukit tu. Jadi persatuan orang Cina, dia punya presiden datang. Datang. Sama-sama meraihkan dengan memberi hadiah kepada dia. Ini satu. Bagus dia bangsa Cina. Betul, dia bila masuk Islam memang betul. Sebab itulah siapa kita nak tahu yang bahasa Cina ya. Ridwanti. Ayalah. Cina. Akhirnya ibunya tak masuk Islam. Dia orang Teluk Intan, Perak, bang. Orang kampung Padang Tembak. Ya, Selabak. Ibunya akhirnya masuk Islam. Siapa lagi yang India tu? Siapa? Paris. Dr. Paris. Daripada dia tak tahu baca, dia Al-Hafiz. Sekarang ni ketua bahagian Profesor Madya, Doktor Paris. Ni mu'alaf tu. Kalah kita. Kita orang Islam baca Quran teragak-agak. Dia lagi tadabbur Quran. Ibunya sebelum meninggal dunia, dia tak halang masuk Islam. Abangnya pun tak halang. Tapi akhirnya ibunya nak masuk Islam. Tak lama meninggal. Ini banyak berlaku. Ya, banyak berlaku. Seperti Abdul Kadir Leong, sahabat saya yang buat buku tajwid. Ya tak? Tajwid Abdul Kadir Leong. Dia dari kecil masuk Islam. Bapaknya tak masuk Islam. Tapi dia dapat tawaran belajar di Mesir. Ni Abdul Kadir Leong. Saya biasalah dia duduk di Tanjung Karang. Ni Abdul Kadir Leong. Dia masuk Islam. Buku tajwid dia Al-Burhan. Ya, tajwid, banyak tajwid yang dibuat. Dia bukan orang mu'alaf, tapi dia boleh buat tajwid. Dan tajwidnya digunakan untuk panduan kita mengajar. Ini kelebihan seseorang Allah nak bagi. Ya tak? Tapi dia bercakap, dia bagian dakwah masa di Brunei, dia bercakap memang dia lahjah Cina lah sikit. Jadi bila dibuat buku, saya yang menerangkan buku tersebut. Sebab dia rujuk banyak kepada saya. Saya pun buat buku tajwid namanya Kaedah Sahlah. Kaedah mudah. Ni. Alhamdulillah saya gunakan di Taman Exora untuk mengajar. Ya. Buku tajwid warna hijau. Kalau nak cari, saya tak jual mana-mana. Ya. Kalau orang order baru saya bagi. Dengan video CD sekali. Komplit. Baik. Cara mengenal Allah bagaimana? Kita mengenal Allah. Orang Islam yang mukallaf. Islam yang mukallaf. Yang mukallaf ni orang yang sempurna akal fikiran.
Bukannya nanau-nanau tak. Yang akal yang sempurna. Akil balik. Ya. Wajib mengenal Allah yang mencipta seluruh alam ini. Kita kenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, susah. Allah di mana? Dah. Allah ada pada kita, tapi Allah tidak ada bertempat. Macam mana kita kata Allah ada pada kita? Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhan kamu hingga kamu rasa yakin Allah ada pada kamu. Kita sembahyang, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita dilihat bahawa Allah ada bersama kita. Itu kita kenal Allah. Sebab kita kenal Allah bukan melalui panca indera, tetapi kita mengenal Allah melalui mata hati. Allahu Akbar. Tak. Allahu Akbar. Kalimah Allahu Akbar menandakan mata hati meyakini Allah itu ada pada kita. Haram kalimah-kalimah dunia. Ya, perkara-perkara dunia diingat ketika kita solat. Sebab itu Allah menjelaskan allazina hum li solatihim khashi'un. Hendaklah kamu sembahyang dalam keadaan khusyuk. Bagaimana nak jadi orang khusyuk? Wallazina hum 'anil mu'ridun, kena ninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wallazina hum li zakati fa'ilun, kena keluarkan zakat. Hak orang itu kena bagi orang yang berhak. Wallazina hum li furujihim hafizun, kena kita didik tarbiyah keturunan nasab kita supaya kenal Allah dengan menunaikan ibadah kepada Allah. Itu kerja kita. Ni nak kenal Allah bukan senang-senang. Nah, kata tidak, kita tak kenal Allah. Waktu maghrib orang azan, dia tak tahu aja, duduk di kedai kaki lima. Itu tak kenal Allah. Bila kita sebab kau tak dengar tu, iman tak sempurna. Sebab wajilat qulubum tak ada. Hatinya tak terusik dengan kalimah tauhid. Ya, imam dengan punya lagu je, lagu ayyada salat pun tak dengar juga. Sampai tekak pecah rasa nak buat, pun tak dengar juga. Ini bukan senang nak dapat hidayah, tuan-tuan. Ya, macam semalam saya kuliah di Masjid England. Kalau kat Kuala Lumpur tahu Masjid England kat mana? Masjid Zaid bin Harisah di Kampung Gombak, Sungai Mulia. Orang panggil tu Masjid England. Kalau pernah masuk di Gombak tu, masuk masjid, di tangga ada 3 tangga masuk ke bawah. 3 tangga ke bawah. Atas tu biasa semua. Tapi tangga tu, bawah tu ada bilik air. Lepas tu ada bilik tahfiz di bawah. Semua ada di bawah. Bilik jenazah semua ada di bawah. Tu dinamakan Masjid London. Lawa, masjid itu lawa, cantik. Tapi semua di bawah. Sebab masjid itu tak besar-besar, tapi dia di bawah tu ada 3 tempat untuk mesyuarat, meeting. Semua di bawah. Tingkat pertama, tingkat kedua, ada 3 tingkat. Tingkat ketiga. Ni dia naik tangga lah, tapi tak ada lift lah. Takkan 3 tingkat ada lift. Tak ada lift. Jadi jalanlah masjid. Satu masjid atas bukit itu teranglah atas bukit. Ini yang masjid sama jalan dengan jalan tu, tapi dia ada 3 tingkat ke bawah. Masjid London orang panggil. Baik ya. Jadi apa dia? Cara mengenal Allah Ta'ala itu tidaklah dengan melalui panca indera di sini. Yang ada kepada kita ini seperti mata, telinga dan sebagainya. Tidak dapat pula dikaji melalui akal fikiran kita semata-mata. Kerana Allah Ta'ala itu adalah suatu zat yang tidak termasuk di dalam lingkungan benda. Dia bukan benda dan bukan alam. Dia bukan benda, dia bukan alam. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Wa iz qultum ya Musa
lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'aghadatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Apa dia? Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Allah dengan nyata. Ini orang Yahudi. Takkan dapat lihat. Hanya kecuali ulama besar ilmu tauhid Abu Hasan Asy'ari memberi pandangan kita melihat Allah melalui perkara-perkara yang dijadikan oleh Allah, melalui akal fikiran kita yang waras. Oh, lautan yang luas siapa boleh korek kecuali kehendak Allah. Langit yang tinggi tidak bertiang, siapa yang buat? Mana manusia ahli sains teknologi boleh buat? Tak boleh. Semuanya adalah dari Allah. Itu guna. Sebab itu Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, ahli sunnah wal jamaah, dia suka menggunakan hukum akal. Supaya kita gunakan akal pemikiran kita di dalam kitab ahli sunnah wal jamaah. Ini disantuni oleh anak muridnya Abu Mansur Al-Maturidi mengadakan dalil-dalil nakli Al-Quran. Seperti Allah berkuasa, kata Abu Mansur Al-Maturidi, dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, bila katakan ada dalilnya, bukan dalil guna akal saja, tetapi dalil Al-Quran. Ini diikuti, disantuni oleh anak murid dia bernama Abu Mansur Al-Maturidi, dan diikuti oleh Hasan Al-Basri, satu orang ahli tasawuf yang terkenal. Ya, Abu Hasan Al-Basri ini, ya Allah, pakai baju asal boleh dipakai tapi bersih. Kalau dia koyak, dijahit, dia sendiri jahit dengan tangannya, halus. Bila ditanya oleh kenapa kau tak ada baju ke, ya Hasan Al-Basri, bukan tak ada baju, saya qanaah. Apa makna qanaah? Sekadar yang ada. Duitnya 1/3 daripadanya disedekahkan kepada orang fakir miskin, dijadikan untuk kebajikan, jadikan, ya, tempat bacaan, jadikan masjid. Ini duit Abu Hasan Al-Basri. Tak macam kita. Kita ni tak cukup well paya, well ngaya. Tahu tak? Tu kita. Jadi Hasan Basri dia lain, ya. Ni satu wali Allah, ya, seorang wali Allah. Kita nak tahu wali Allah senang je, ya. Bukan wali mujbir. Wali mujbir ramai sini. Siapa wali mujbir? Anak perempuan nak nikah dia jadi wali, tu wali mujbir lah tu. Dek, ni wali ya? Ya, saya wali je. Alhamdulillah tuan jadi wali. Terima kasihlah tuan datang, tuan jadi wali. Yalah, wali mujbir, anak aku nak nikah, aku kenalah, kata dia. Oh, bukan wali Allah, bukan. Wali mujbir. Dia ada 3 wali kan. Wali mujbir, bapak dia sendiri. Tak? Wali akrab, keluarga sebagai perempuan, bapak dah tak ada, tak? Wali hakim, dah tak ada siapa, yatim piatu. Jumpalah jabat agama, tolong nikahkan saya. Saya nak nikah, tak ada wali. Ayah kamu mana? Dah meninggal. Atuk meninggal. Abang tak ada. Saya seorang aja. Sebatang kara. Ini pun calon suami ambil saya. Alhamdulillah, dia kata. Saya tak ada apa. Tapi guna orang jabatan, itu namanya wali hakim. Guna mahkamah. Ini wali hakim. Sebab saya tahu, sebab pernah jadi juru nikah. Saya tahulah. Bujur saya tak nikah lagi. Tapi jadi juru nikah ni bahaya juga. Ya tak? Yang duduk depan kita, ya Allah. Ya tak? Masa nak nikah tu macam-macam comel-comel loteh semua. Ai, mata kena sabarlah. Ya tak? Tak percaya ustaz je juru nikah. Ramai lagi ustaz handsome tak? Ramai ni kanan kiri ni. Ustaz boleh kedua tu ustaz, gitu dia. Ya, boleh. Kita nak nikah kat Malaysia pun boleh, tak susah. Boleh, Malaysia boleh. Tapi melalui mahkamah dulu. Ada cara? Boleh diajar.
Baru selibat marah ni, ustaz dia ngajar pula. Tak, ada cara. Ini pergi Thailand, pergi apa, buat susah-susah, buat apa? Ya tak? Kena denda je tak? Kalau Malaysia tak denda. Ya, ada cara. Pertama, jumpa mahkamah. Ya, bagian mahkamah syar'i. Adabkan saya nak bernikah. Mampu tak? Lepas tu dipanggil lah isteri kita. Tak? Kalau periuk tak terbang, insyaAllah. Kalau periuk terbang, tak payah. Periuk tak terbang lah, insyaAllah. Panggil pertama, isteri kita tak mau datang. Tak mau. Okey. Panggil kedua, tak mau datang. Panggil ketiga, dia datang. Pun tak boleh juga. Periuk terbang. Tak? Panggil. Dia tak mau datang langsung. Ada alasan kita. Ya tak? Ini senang aja sebenarnya. Ya tak? Kalau dah usia kita tak payahlah, mam ya. Kita usia kita tak payahlah. Ini cerita untuk ustaz ni muda-muda. Ya tak? Kena gurau sikit. Tidak nanti ngantuk tak? Betul. Baik. Ya. Jadi mengenal Allah Ta'ala begitulah. Dan ingatlah kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Tuhan dengan nyata. Lantaran itulah kamu disambar oleh petir, sedang kamu menyaksikan terang. Tengah dia mengatakan tu, pop, kata petir. Kan? Kena tak? Kena kan? Yang lain ikut tak? Itu satu bukti. Jadi setakat itu kita kongsikan, insya-Allah, tentang bagaimana nak kenal Allah. Kita sembahyang, kita rasa Allah ada kat kita. Ini sembahyang kita yang ada kat kita, ingat McDonald, ingat itu, ingat ini. Ya. Saya lalu dia baru dibuka pagar tu, nampak masjid baru. Ya. Masjid apa nama tu? Oh, dekat dengan kita ya. Alhamdulillah. Untung. Dekat dengan masjid. Setakat itulah, mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah. Pada kekurangan saya memohon maghfirah Allah Ta'ala.